Rasanya dia dah selesa kot dengan jalan dia, dan dia pun ada band juga. So rasanya collaboration tu kita tak tahulah. Sebelum ni memang saya dipersalahkan, kekalkan Iwal lah sampai bila-bila. Assalamualaikum Iwal. Assalamualaikum Rodi. Apa khabar, sihat? Sihat pula. Salam sihat. Iwal ada kat situ cantik. Iwal punya rumah kan terang je. Rodi dia macam biasalah, rocker-rocker dia gelap-gelap sikit kan. Lain macam tengok gelap je rumah dia. Okey, hari ni kita bersama dengan kumpulan Kristal kerana mereka baru saja mengeluarkan lagu baru mereka tempoh hari apa? Baru semalam sebenarnya. Terpisah. Tapi itulah, soalan pertama saya paling utama sekali. Saya rasa saya tanya Rodi dulu kot soalan ni sebab saya penting sebelum kita masuk pasal lagu. Ialah kedudukan Ewal sekarang. Kita tahu Ewal dah menyanyi bersama Rodi daripada tahun lepas lagi. Ada satu lagu dah keluar tahun lepas bersama dengan Kristal. Adakah sebenarnya sekarang ni memang confirm 100% Ewal adalah penyanyi baru Kristal? Okey, sekarang ni dah 100% lah memang Ewal. Sebab pada tahun 2020 Ewal dan Kristal telah sign kontrak bersama MVM Music selama 3 tahun. InsyaAllah kita akan kekalkan Ewal lah sampai bila-bila. Walaupun pada mulanya masa kita jumpa Ewal tu macam-macam jugalah dia. Macam tak apalah, aku try dulu, tak apa, kita belum ada kata putus lagi lah. Sampai ada kita show dekat Sarawak. Dua-dua tu Sarawak kita bawa Ewal masa tu. Masa tu 2019. Ujung tahun 2019 kita bawa Ewal pergi Sarawak. Kita nampak fan semua happening dengan Ewal. So dari situ nampak Ewal ni dia ada ciri-ciri rockers yang boleh sama-sama naik dengan Kristal. So jadi kita macam tak apalah Ewal, lupakanlah R&B kau tu, patahlah balik pada rockers kan. Aku tahu jiwa kau rock. Ikutlah ayahnya ya. Ewal memang akan dikekal lah 100%. Jika tuan badan dia pun nak bersama Kristal selamanya. Rodi, bila awak kata memang selama-lamanya, tadi awak sebut selama-lamanya dia kata awak terima Ewal dan Ewal menjadi anggota Kristal selama-lamanya. Adakah ini bermaksud, saya terpaksa tanya ni Rodi, bermaksud tiada lagi ruang kalau katalah Ewal berjaya kekal selama-lamanya, dia setuju, dia suka dan kerjasama tersebut menjadi, maknanya peluang untuk LAN kembali ke Kristal tak adalah tu? Rasanya dia dah selesa kot dengan jalan dia, dan dia pun ada band juga. So rasanya collaboration tu kita tak tahulah, ini pasal jodoh lah kan. Collaboration tu kita tak tahu macam mana masa akan datang. Tapi Ewal ni tetap penyanyi Kristal lah. Macam kita tengok macam ada exist ke apa kan. Di ujung-ujung macam bukan di ujung lah, orang kata dah sampai tahap legend habis, mungkin ada collaboration lah, macam tu lah. Tapi penyanyi tetap dia Ewal juga. Kolaborasi tak tutup, tapi penyanyi tetap Kristal buat masa ini selagi Ewal setuju, selagi Ewal suka. Ewal lah sebenarnya kan. Selagi Ewal pun tak keluar, memang kita adalah Ewal. Sebab nampak sekarang ni kita dah nampak positif lah daripada peminat-peminat Kristal. Okey, Ewal, apabila dikatakan begitu daripada Rodi cakap, jadi maksudnya Ewal akan lupakan pergerakan solo awak ke sekarang ni bila dah masuk pada Kristal? Dan adakah awak juga akan melupakan kepada konsep-konsep awak sebelum ni? Awak kan lebih R&B, pop macam tu sebelum ni, dan sekarang ni kalau Kristal kita tahu rock paling lembut pun saya rasa pop rock lah kot untuk Kristal. Jadi memang Ewal sudah bersedia untuk berubah dan ambil apa orang kata cabaran tersebut. Dari segi karier, saya rasa buat masa ni memang saya serah 100% kepada pihak management kami MVM untuk saya lebih fokus dengan Kristal sebenarnya. Dan juga dari pihak Kristal juga saya rasa memang itulah orang kata bila kita dah bersetuju untuk bekerjasama dalam satu projek, saya rasa better kita fokus lah. Tak payahlah nak tiba dah selesai nak buat solo pula. Tapi benda tu ialah orang kata takdir ni kerja Tuhan. Kalau anda kata ada projek-projek luar yang orang kata menyenangkan dua-dua belah pihak,
menyesuaikan dua-dua belah pihak, saya rasa tak ada masalah. Tapi buat masa sekarang ni memang 120% memang saya memang bersama dengan Crystal. Adakah perubahan ini kata apa, satu ada shock tak pada awak sendiri? Saya tahu Ewal memang boleh menyanyi berbagai-bagai genre, tapi bila dah terbiasa menyanyi lagu-lagu yang orang kata berkonsepkan balada, berkonsepkan R&B, tiba-tiba nak nyanyi lagu rock, itu satu perubahan yang drastik, sangat besar kan? Ewal, penerimaan Ewal sendiri tu macam mana? Rasanya boleh buat ke tak? Okey, saya bersyukur sebab saya bermula menyanyi, bermula karier seni saya memang dengan music rock. Jadi orang kata sejak dulu lagi tu memang dah orang kata terbiasa dengan genre rock ni. Cuma bila lah kita sepanjang perjalanan karier seni saya tu macam-macam lah, kita nak try itu, nak try ini. Jadi ada jumpa muzik yang betul-betul sesuai dengan kita tu. Tetapi sekarang ni kita tengok takdir tu lebih menyebelahi kepada music rock. Jadi saya rasa tidak menjadi masalah untuk saya berganding dengan Crystal untuk menjadi penyanyi dan menyanyikan lagu-lagu rock, kerana Crystal juga memberi ruang kepada saya. Kali ini Crystal keluar dengan rock yang version Ewal berbanding dengan version-version sebelum ni. Version dia tidak lari jauh, dia masih lagi ada identity Crystal tu masih ada, cuma corak nyanyian tu yang berbeza. Maksudnya saya dah tak menyanyi macam penyanyi lama, saya ada nyanyi style saya sendiri. Macam tu lah. Bila sebut pasal penyanyi lama lah, bila sebut pasal Lan, kiranya Lan memang dah lama dengan Crystal sebelum ini. Jadi sambutan tu macam mana? Penerimaan peminat-peminat Crystal. Saya tahu Crystal mempunyai peminat followers yang sangat kuat, sangat ramai. Ya, setiap kali keluar lagu apa pun dia akan mendapat sambutan. Tapi kali ini bertukar pada Ewal. Ewal kali pertama keluarkan lagu Singgah Bosan tahun lepas. Penerimaan ketika itu dan penerimaan sekarang ini sepanjang setahun ni lah, dengan keadaan PKP semua macam-macam ni kan, apa komen-komen daripada peminat-peminat Crystal? Okey, pada permulaan masa percubaan pertama, single pertama kami tu memang ada sedikit setengah pihak tak bersetuju dan setengah pihak bersetuju. Tetapi itu orang kata percubaan pertama, sebab masa orang kata plan awal itu memang kami Crystal ada keinginan untuk mencuba satu benda yang baru, mencuba satu corak muzik yang baru. Tetapi nampak gayanya peminat Crystal ni terlalu kuat dengan melankolik ataupun rock melankolik lah. Melodi-melodi orang kata pop, rock jiwang macam tu lah. Bahasa lebih kuat kepada tu. Bahasa kasar dia selalu orang zaman saya cakap rock 90-an lah, rock kapak lah kan. Yes, rock 90-an. Jadi Crystal memang dah tak boleh nak ubah. So saya pun bersyukurlah kerana genre sebegitu tidak menjadi masalah bagi saya, sebab kita dah biasa. Jadi tapi secara perlahan-lahan bila keluar single kedua ni, saya tengok penerimaannya boleh dikatakan hampir 99%. Mereka amat suka dan juga mereka dah mula menerima saya sebagai penyanyi baru. Ramai tak, ada tak orang yang menyamakan awak dengan Lan ataupun orang kata membanding-bandingkan awak dengan Lan, dan apa awak punya komen bila masih lagi ada orang membanding-bandingkan, sedangkan Lan bukan lagi bersama Crystal yang ada sekarang ni? Okey, pada saya memang sebelum saya buat keputusan tu memang saya dah get ready saya punya mindset, mental dan sebagainya untuk menghadapi komen-komen yang sebegitu ataupun kecaman-kecaman yang macam tu. Pada saya tak kisah sebab benda tu berkaitan orang komen pasal career seni kita, sebab kita ni as a artist kita adalah hak peminat. Tetapi kalau mereka komen suara saya tak sedap, tidak ada masalah bagi saya. Mereka kata lagu kami tak sedap, tidak ada masalah bagi saya. Unless kalau diorang sentuh benda-benda personal, tu saya akan bersuara lah. Kalau diorang kata saya tak power macam Lan ke, tak power macam gitu ke, saya tidak ada masalah langsung. Dan dari sudut kedua juga saya tengok saya tak kisah atas dasar sebab yang komen tu banyaknya mereka ni sekadar bercakap sahaja. Kalau orang yang komen tu adalah orang-orang industri, saya rasa saya perlu ambil satu langkah untuk mengubah diri saya ke arah yang lebih baik. Dan kalau orang-orang yang macam sengaja nak menunjuk pandai, saya rasa benda tu tak perlu nak ambil peduli pun. Komen-komen lebih pada preference lah, siapa yang dia suka, apa yang dia suka, bukan kerana suara, bukan kerana vokal, bukan kerana bakat kan. Ni ayah Kennedy suka lah benda-benda macam ni kan, bila awak tiba-tiba jadi rocker sekarang ni kan. Dia actually dia tak kisah pun saya bawa genre yang macam mana, asalkan
apa yang saya buat tu perjalanan dia masih dalam track yang betul. Itu saja. Okey, tak adalah mana tahu kan kita akhirnya anak aku mengikut jejak langkah aku. Tak ada tak ada. Okey Wak, Rodi. So lagu baru Terpisah. Dah sekian dah setahun sebenarnya tak ada keluar lagu baru. 2020 tu lagu terakhir sebenarnya. Jadi cerita sikit Rodi. Mungkin boleh cerita sikit apa kisah di sebalik lagu tersebut? Sebenarnya kita serah pada Acoy sebenarnya lirik dan lagu. Tapi bila kita tengok baca balik lirik dia, kira ramai juga orang macam tu sekarang ni. So boleh katakan kita semua bersetujulah dengan lirik dia. Lirik dia sangat mendalam. So kita salah satunya pasal cinta lah, dan tentunya pasal cinta. Tapi dia juga boleh gunakan pada mungkin pada rakan-rakan ke, kan, pada yang suka mengkhianat ke. Itu sebenarnya sebenarnya tak ada apa-apa pun. Lagu ni kita bukan ada niat untuk siapa-siapa pun. Cuma ini adalah pengajaran. Maknanya pada lirik dia tu bila kita tengok, okey, boleh guna. Maksudnya ini adalah pengajaran sehingga kita terpisah. Bila sesuatu egois yang kita terlalu tinggi boleh menyebabkan kita terpisah. So okey, kita proceed lah dengan dia punya lirik dan lagu dia. Sebab pada masa tu memang kita pun tengah cari lagu macam aku rasa kena cari lagu comeback kot. Macam Krista mungkin kena ada lagu yang comeback untuk peminat-peminat Krista yang mungkin dah lama dah nak lagu-lagu macam ni balik. Sebab sebelum ni pun kebanyakan lagu Krista yang dulu pun banyak kita cover lagu orang sebenarnya. Banyak kita buat lagu orang balik. Lagu saduran Saduran. Lagu saduran. Masa tu yang ada lagu sendiri pun Suatu Kenangan, Di Laila, macam Impian pun kita bawa lagu Kaza. Sekali ni memang betul-betul fresh. Fresh daripada composer. Composer pun muda lagi. Macam ini adalah kira percubaan jugalah. Sebab sebelum ni kita ada juga buat lagu baru, tapi ramai yang lebih suka kita buat lagu saduran. Sebab dah jadi macam Krista buat lagu orang, Krista buat lagu orang meletup. Sebila kali ni maknanya kita macam gamble. Kali ni kita kena buat lagu sendiri dah. Cakap dengan bos kita tak boleh buat macam dulu dah. Kita tak boleh buat lagu saduran balik. Kita kena buat benda baru. Kita ada penyanyi baru. So Crystal pun dengan visi baru. Kita maknanya orang kata kita teruskan dengan lagu baru lah. Maknanya tak ada lagu saduran lah. Kalau lagu saduran tu mungkin untuk konten-konten di YouTube. Itulah di sebalik lagu Terpisah. Lagu Terpisah ni kita record tahun lepas. Bulan 12. Sepatutnya release April sepatutnya. Tapi dengan keadaan pandemik yang makin kelang kabut ni, kita hold dululah. Kita hold dulu dan sampai masa dia bulan 8 ni kita releasekan lagu Terpisah. Tapi yang paling penting sekali, Rodi faham soalan tersirat saya sebenarnya. Jadi awal-awal lagi dia dah jawab tadi. Kan, dia faham, dia tahu, okay? Dia faham soalan tersirat tu. Bukan saya seorang, saya rasa ramai lagi mungkin akan terasa begitu. Okay, so Rodi dah terangkan, tak ada apa-apa, tak ada kena-mena dengan benda lain untuk semua orang kira-kiranya. Tapi yang paling utama, soalan saya yang kedua yang sebenarnya Acoy, apabila dia berjaya buat lagu yang sangat bersesuaian, sangat kena dengan gaya Krista, adakah permintaan tu datang daripada Ewal dan juga Rodi sendiri bagi tahu kata okey kita nak buat lagu macam ni, tolong tengok lagu-lagu kami yang lama, ataupun sebenarnya kreativiti tu memang datang sepenuhnya 100% daripada Acoy dan secara tak sengaja lagu tu memang bunyi dia, cara dia, style dia memang Krista walaupun bukan Krista yang buat? Tapi memang lagu ni Acoy memang dia nak buat untuk Krista. Okey. Memang ini adalah band idola aku daripada aku sekolah dulu. Aku ikut pergi tengok kat Fun Fair dekat Gombak. Dan kali ni bila kita satu company dan diberi peluang, dia buat untuk Krista. Maknanya dia ikut preference daripada Krista punya lama jugalah. Maknanya dia ambil dari situ dan dia buat satu lagu untuk Krista. Dia memang peminat Krista, jadi jiwa dia pun memang jiwa Krista. Jadi bila buat lagu pun memang tiba-tiba memang sesuai sangat untuk Krista. Cuma tak sangka tiba-tiba dapat buat untuk Krista lah.
betul. Berapa lama tempoh dia buat lagu tersebut dan berapa lama sebelum Rodi? Siapa yang adalah kumpulan Crystal yang menentukan okey kami akan terima lagu ni? Rodi ke ataupun satu kumpulan yang buat keputusan? Okey, macam lagu ni adalah ditentukan bersama lah. Maknanya kita akan meeting sekali dengan bos, dengan A&R, dengan PR dan satu kumpulan lah untuk kita terima lagu. Dan kita akan bincang sama-sama. Kalau lagu tu tak kuat, memang minta maaf lah. Sebenarnya Crystal lah dia juga buat lagu, tapi untuk lagu tu terlalu kita eksperimental. Okay. So kita mungkin akan hold dulu sebab kita nak peminat semua tahu yang Crystal ni boleh bergerak dengan penyanyi baru, kan? Dan muzik eksperimental tu kita hold dulu. Bila dah betul kita akan keluar sebab dia terlalu berat. Dia adalah, itu bukan lagu pop rock, itu memang lagu heavy jugalah, dikira heavy rock juga. Heavy rock Kali pertama awak mendengar lagu, awak terima demo daripada Acoy, bila awak mendengar lagu tersebut, fahaman awak sendiri tentang lagu tersebut, apa cerita dia sebenarnya? Jadi Rodi dah cerita bagi tahu yang lagu tu sebenarnya open untuk semua orang. Tapi saya nak tanya pula pemahaman dari segi lirik, cerita penceritaan tu, apa yang awak faham dan apa yang cuba disampaikan, Ewal? Okey, lagu ni waktu pertama kali saya dengar, dari segi melodi dia memang cepat tangkap lah. Kita nak tahu sesuatu lagu tu sedap atau tidak, kita dengar demo version sekalipun, bunyi melodi dengan gitar pun kita dah tahu benda tu sedap. Dan dari segi lirik dia, dari segi melodi saya dah okey lah, tapi dari segi lirik dia pula, bila apa yang saya faham adalah dia very is very common love story lah. Cuma apa yang membuatkan saya bersetuju tu atas dasar dia masih ada elemen-elemen identity Crystal, dan juga kita dalam bumi Tuhan ni, kita as a manusia, kita berkaitan dengan naluri dan juga jiwa. So manusia ni dia nak dengar lagu-lagu yang cinta juga. Kalau kita buat lagu pasal alam, kita buat lagu pasal benda-benda macam patriotik ke, bukan orang tak nak dengar, orang nak dengar, tetapi yang menjadi tumpuan adalah cinta. Mana-mana pun orang nak cinta, walaupun putus cinta ke, baru nak cinta ke, orang tetap nak lagu tentang cinta. Sebab kita as a manusia kan. Jadi saya rasa benda tu amat bersesuaian lah untuk Crystal mengeluarkan satu produk yang orang kata boleh dikatakan comeback lah. Jadi ini kali kedua Ewal sebenarnya menyanyi dalam kumpulan. Saya tahu Ewal pernah menyanyi bersama band secara langsung. Ada perbezaan tak menyanyi solo, menyanyi dengan band secara langsung, tapi bukan band you sendiri, tapi kali ini menyanyi bersama band sendiri? Untuk buat dari sesi rakaman semua tu, kesukaran dia ke, cabaran dia ke, ataupun dia lagi senang, lagi mudah? Yang mana satu Ewal? Macam mana? Pada saya menyanyi solo atau menyanyi berkumpulan ni, dia ada pro and cons lah. Mana-mana pun ada lebih, ada kurang dia. Tetapi dengan specialnya dengan band ni adalah kerana kita perform, kita tak pakai -1, kita main secara live, dan juga arrangement tu kita boleh ubah-ubah. Maksudnya contohnya lagu Dilala, tak semestinya kita akan bawa yang original version, kita ada bermacam-macam version yang kita boleh buat. Dan kita boleh, orang kata dia punya vibe menyanyi dengan band tu dia lebih lah, orang cakap lebih Okey, betul-betul. Lagi ramai kan penyanyi memang suka kalau boleh nak menyanyi dengan live band, dengan band sendiri. Betul, 90% penyanyi lebih prefer menyanyi dengan band sebenarnya. Alif pun sekarang tak nak nyanyi seorang solo-solo, dia nak dengan nyanyi dia low-cost saja sekarang kan. Jadi Ewal pula dengan Crystal sekarang. Okey lah, Ewal, ada tak kemungkinan selepas ini awak nak cuba menulis pula lagu-lagu pop rock, lagu-lagu rock, ataupun macam Rodi cakap lah, lagu-lagu heavy rock pula untuk kumpulan Crystal, untuk awak menyanyikan bersama-sama dengan Crystal? Planning tu memang ada. Dari sebelum kita sign dengan management kita pun memang saya bersama dengan ahli-ahli yang lain, kita ada buat lagu untuk Crystal. Dan lagu tu pada mulanya memang kita aim orang-orang nak pergi international lah. Tapi lagu tu pada saya, sebab kita duduk kat Malaysia ni, pada saya pendengar-pendengar Malaysia ni masih lagi berjiwa 90-an. Jadi saya rasa ada lebih eloknya kita hold dulu macam Rodi cakapkan tadi. Dan saya rasa mungkin kita simpan dulu. Buat masa ni kita guna dulu himat-himat komposer-komposer yang disediakan oleh pihak management kami. Contohnya macam Acoy, Apa, dan sebelum ni Ijai Azara Band kan. Jadi saya rasa buat masa ni kita follow dulu, sebab sekarang ni sebab kita dah nampak lagu-lagu macam ni yang peminat nak sekarang ni.
besok bila kita dah betul-betul berada di satu fasa yang orang kata kita buat apa pun peminat terima, lagu moden ke lagu 90-an ke, waktu itulah baru kita keluarkan lagu yang betul-betul ikut selera kita. Buat masa sekarang ni saya rasa kami masih perlu orang kata mengikut kehendak-kehendak peminat juga. Apa benchmark awak? Adakah benchmark awak bila lagu awak mencapai 100,000 tontonan, ataupun adakah bila lagu tu dapat masuk AJL, dapat menang AJL, Crystal dah berjaya bersama Ewal? Apa benchmark dia sekarang? Tentulah orang kata kejayaan tu rasanya ramai yang anak-anak seni ni bila dah dalam apa orang kata dah berkecimpung dalam bidang seni ni, pastinya macam anugerah-anugerah tu AJL tentunya itu adalah anugerah yang mungkin kita nak capai dalam karier kita lah. Tapi bukan itu benchmark Crystal. Sebenarnya benchmark saya adalah semua orang suka. Nak bagi Crystal ni TikTok lah. Maknanya semua orang kenal. Saya tak kisah pun. Macam sekarang ni pelan-pelan dia punya viewers naik. Lama-lama orang kenal. Sampai betul-betul pak. Ya, ini dia Crystal. Macam Wings. Pak, Wings. Wings pun kita tengok dia tak adalah macam menang anugerah ataupun apa-apa benchmark yang diorang nak. Tapi diorang ni legend. Itu yang Crystal, maknanya perjuangan Crystal dulu, itulah. Maknanya kita nak orang semua suka, dan yang penting kita bawa lagu daripada komposer yang baru-baru. Maknanya kita bawa lagu baru. Bukan orang kenal Crystal ni dengan lagu saduran saja. Itu adalah misi yang daripada Abang Awi dulu. Yang dia nak Crystal ni adalah biar orang semua suka dengan lagu-lagu baru. Okay, maknanya semua orang kenal, haters kenal, peminat kenal, sebut je nama. Orang suka tak suka tu tak kisah, tapi orang kenal Crystal tu siapa. Itu benchmark awak lah sebenarnya, Rudy. Betul. Okey lah, Ewal, sedikit lah harapan Ewal selaku penyanyi baru dengan single terpisah, single terbaru yang dikatakan single ni lebih baik, lebih orang kata dikawal, kualitinya lebih sesuai untuk Ewal sini lagu tu berbanding dengan Bosan sebelum ni. Eksperimen kata Rudy jadi kan, eksperimen. Jadi harapan Ewal sendiri kepada peminat-peminat Crystal yang sedia ada, dan juga mungkin peminat-peminat genre rock yang baru nak mengenali Crystal dan baru nak menerima Ewal sebagai penyanyi Crystal sekarang. Harapan saya semoga Crystal kekal relevan, insyaAllah lagi 20 ataupun 40 tahun akan datang. Dan kepada semua peminat-peminat kami, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana orang kata masih lagi berada di sisi kami walau apa sekalipun keadaan. Dan saya rasa kami amat-amat hargai lah sokongan padu anda. Untuk peminat-peminat sedia ada, bagaimana, apakah yang mungkin mereka boleh lakukan untuk meneruskan sokongan, untuk memastikan bahawasanya Crystal akan terus hidup bersama Ewal pula kali ini selama-lamanya, bak kata Rudy tadi? Okey, percayalah, selagi saya membawa Crystal, bak riak. Awak yang paling lama, Rudy. Awak yang paling lama sekarang Saya adalah yang paling terasal daripada Crystal. InsyaAllah selagi hayat di kandung badan ni masih ada, kita akan, maknanya orang kata macam mana, jangan risaulah. Maknanya Crystal ni akan sentiasa orang kata apa, maknanya peminat Crystal akan sentiasa ingatlah selagi saya masih ada, dan saya akan maknanya macam mana, saya akan cuba supaya Crystal ni tak pergi jauh. Maknanya kekal pada perjuangan dia, lagu dia lah. Perjuangan dia tak lari daripada perjuangan sebenar Crystal. Macam tu lah, maknanya InsyaAllah kita akan kekalkan dengan genre rock ni lah. Maknanya kita jangan risau, kita tak akan pergi jadi rappers, kita tak akan jadi pop dansa. Jangan risau. Maknanya Crystal tetap Crystal. Selagi saya ada dengan Crystal tetap Crystal. Dan semua peminat, harap korang dapat terimalah apa yang Crystal keluarkan, dan jangan risau. Saya akan pastikanlah korang mesti macam ni dia Crystal. InsyaAllah kita akan cuba buat macam tu, untuk semua peminat suka dan peminat baru suka juga. Macam tu lah. Maknanya terima kasih juga pada yang stay, yang masih suka Crystal ni, walaupun
sebelum ni memang saya dipersalahkan. Tapi terima kasih juga, maknanya pada orang yang masih sokong Kristen ni lah, masih bagi semangat. Ramailah yang bagi semangat macam perlu diteruskan perjuangkan Kristen ni kan. Buat sampai meletup sampai apa yang kita nak maknanya sampai bila sampai kita jadi legend macam Search dengan Wings, macam mana jadi pun tetap dengan Kristen. So harap peminat jangan risau dan teruslah meminati Kristen. Yang tak boleh move on tu, cuba-cubalah dengar hari-hari, insyaAllah pasti masuk link program. Rudy, Ewal, saya nak ucap terima kasih banyak sangat kerana sudi meluangkan masa sedikit. Good luck, semoga berjaya. Alright? Right. Thank you so much. Thank you so much. Jumpa semua. Nurin, saya potong terus, tak payah tunggu. Alright, terima kasih. Jumpa lagi, bye. Assalamualaikum.